Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okay, sekarang ni kita tajuk barulah. Kam. So kam ada dua makna. Satu, kam makna berapa. Satu makna banyak. Kalau berapa makna istifham lah. Soalan. So, kena ada ni lah. Kalau ni just nak terangkan betapa banyaknya tentang sesuatu. So yang ni kita panggil kam khabariyah. Just nak bagi statement tentang banyak. Yang ni kam istifhamiyah. Nak terangkan tentang, nak tanya tentang berapa jumlah. Jadi biasanya dia, kalau ada kam sini, contohnya kam kitaban indaka. Itu lagi, kam kitabin qara'ta, qara'tu. So dia ada kam. So di sini dia mesti ada satu, mesti ada kam. Satu lagi mesti ada tamyiz. Sebab kam ni kan dia tak jelas. Berapa? Ni berapa? Berapa tu benda yang tak jelas. Ini pun maknanya berapa banyak. Berapa? Ada unsur berapa juga. Berapa banyak? Berapa banyak yang aku baca kan? So berapa banyak kitab. Bila kita sebut kam sahaja, so ada unsur-unsur ibham. Ibham. Tak tahu berapa. Ni kita panggil ibham. Tak jelas kan? So perlu dijelaskan. So jelaskan tu kita panggil, penjelas tu kita panggil tamyiz. So untuk yang istifham, tamyiz dia always bahagian atas lah. So kam kitaban. Kalau yang kam khabariyah ni nak cerita tentang banyak sahaja, kam kitabin dia baca dengan baris bawah. Dengan jal lah. Yang ini dengan nasab. Okay. Kam kitabin qara'tu. Kam kitaban indaka, berapa banyak kitab yang ada pada kamu kan? Berapa kitab yang ada pada kamu? Yang ni betapa banyaknya buku yang aku baca. Banyak, artinya banyak buku yang aku telah baca. Okey, jadi i'rab kam ni tengok kedudukan dia lah. Jadi oleh kerana tamyiz ni, dia dua ni seolah-olah serangkai lah. Tamyiz dengan, sebab kalau kita sebut kam pun tak sempurna kalau tak sebut kitaban kan. Dia macam sifat mausuf lah. Macam mausuf dengan sifat. Ar-rajulut tawil. Ataupun kita kata sifat mausuf kena sekali kan. Ataupun mudhaf ilaih. Mudah dengan mudhaf ilaih. Kitabu Zaid. So walaupun dua kalimah, tapi dia anggap satu lah kan. Ataupun dia kata Al-Kitabu As-Saghir. So walaupun dua kalimah, tapi dia anggap satu je. So walaupun dua kalimah, tapi dia anggap satu. Jadi i'rab kitaban tu kita tak ambil kisah. Sebab dia dah jadi tamyiz. Maknanya dia jadi tamyiz masa sini, tamyiz dia dengan nasab kan. Sini tamyiz dengan baris bawah untuk membezakan dua ni lah. Tapi i'rab kam ni tengok kedudukan dia dalam ayat lah. Macam sini ayat dia jadi permulaan ayat kan.
sesuai sini dia jadi mubtada. Sini jadi khabar. Kalau sini pula sama juga. Okey, kalau sini tengok kan kita belajar dulu. Kalau ada kalau ada fi'il sini, dan fi'il tu jenis mutaaddi yang perlukan kepada objek maf'ulun bih. Macam qara'tu kan. So qara'tu perlukan maf'ulun bih. Jadi dia tak sebut sini maf'ulun bih tak diberikan. Jadi mestilah maf'ulun bih dia tu duduk belakang. Jadi sini kam tu sesuai jadi maf'ulun bih kepada qara'tu. So mana kalau kita nak buat ayat, sebab apa dia kena duduk depan? Sebab kam ni dia punya, sebab dia istifham kan. Yang ni istifham, yang ni pun ada unsur-unsur ibham tadi. So unsur-unsur ibham tadi tu unsur-unsur macam soalan juga. Kan? Mana dia serupa, body dia serupa tu. So dia letak di depan. Jadi itu kita panggil dia perlu ada sadarah. Perlu duduk depan. Walaupun dia maf'ulun bih. Sepatutnya qara'tu kam kitabin. So aku baca banyak kitab. Aku telah baca banyak kitab. So kita alihkan dia sebab kam ni memang peranan dia kena duduk depan. So sini kam sini akan jadi maf'ulun bih lah. Mana fi mahalli nasab. Duduk tempat nasab kerana maf'ulun bih. Yang ni pula, okey, dia tadi kam, dia ni mabni. Kam tu mabni. Kan kita ada isim ni, kita ada, dia tu memang isim lah. Dia tu bukan harf. Bukan partikel yang macam kai apa tu harf pun kan. Dia isim. Ismu. Tapi dia isim jenis mabni. Isim ada dua kan kita ngaji. Isim mu'rab, isim yang mabni. Mu'rab mana boleh berubah baris. Mabni mana tak boleh berubah baris. Baris dia tetap. So kam. Mabni. So oleh kerana kam ni tak termasuk, dan mabni kan kita ada dua jenis kan. Satu mabni yang asal. Satu mabni yang serupa dengan mabni. Kita panggil syibih mabni. Yang asal ni kita hanya ada 3 kan. Huruf, fi'il amal, dan ada setengah kata apa tu? Jumlah. Ini yang original mabni. Jadi kalau yang syibih mabni ni, mana-mana yang tak termasuk dalam golongan ni, macam kita kata sini kan, kam bukan huruf. Kam bukan fi'il amal. Kam bukan jumlah. Dia isim. So bila dia masuk geruk sini, syibih ni, so dia syibih artinya seperti. Dia seperti yang asal ni. So seperti tu dari sudut mana? Dia mesti menyerupai dari sudut mana. Barulah dia boleh masuk kategori mabni. So dia kata dia punya serupa tu, serupa dari segi wada'i lah. Wada'i. Wada'i mana body dia dan peranan dia. Macam sini body dia, misalnya huruf kan. Huruf ada yang satu huruf macam A, istifham, huruf. So ada yang bentuk huruf bentuk 2 huruf. Bentuk 2 macam ala, 2, mim, body dia tu kan. So maknanya ni serupa lah. Ni 2 huruf, bentuk 2 huruf. So dia menyerupai mana-mana sudut lah dia menyerupai mana-mana 3 ni. Dia menyerupai 1. Dari segi makna pun dia makna taksir kan. Kebanyak kan. Kan makna banyak. So dalam huruf ni ada tak banyak yang ada makna banyak? Ada. Rubah. Rubah ni huruf. So dari segi makna pun dia ada menyerupai yang huruf. Jadi dia mabni. So bila dia mabni, i'rab dia nanti i'rab secara mahalli. So kita kata fi mahalli. Oleh kerana sini kan dia jadi mubtada. So mubtada hukum dia rafa' kan. So kita kata di tempat rafa'. Bila kita sebut di tempat rafa', barulah kita sebut dia punya ni lah. Dia punya tempat rafa' tu apa. Tempat rafa' ni kan banyak fa'il, naib fa'il, mubtada, khabar kan. So sini mubtada. So fi mahali rafa' tu di sini mubtada. Di tempat rafa' mubtada. Mana status dianya di tempat, ni status ini ni tempat rafa'. Dia bukan rafa' sebab dia mabni. So kena bubuh mahal. So kalau isim mu'rab kita tak guna istilah fi mahali. Kita kata rafa' sajalah.
Ya, dia rafu' ataupun dia marfu'. So macam ni sini dia jadi maf'ulun bih kan? So apa hukum maf'ulun bih kan nasab? So kita kata fi mahalli lah. Kam tu fi mahalli, di tempat nasab, masukkan dia maf'ul bihi. Sebab apa Ana sebut ni nanti? Sebab sini akan ada i'rab dia ni. I'rab yang diperselisihkan tentang kam tadi kan, kita kata kam tu harus duduk sadarah. Mesti duduk permulaan ayat. So sini ni dah tak duduk permulaan ayat dah. Alam yarau kam. Apakah mereka tidak melihat betapa banyaknya? Adakah kita nak kata dia maf'ulun bih sini? Kalau kita kata dia maf'ulun bih, so dia duduk depan ni. Dia duduk tengah-tengah. Kalau sini tak apalah kan, duduk di awal. Ini problem dia. Okay, satu lagi, tadi kita kata saudarah kan? Mana kam mesti duduk depan. Masuk kam duduk depan semaknanya dia tak boleh didahului oleh amil lah. Amil tak boleh bertindak ke atas dia. Macam kita nak kata ra'aitu kan? Aku melihat banyak. Ra'aitu kam. Tak boleh. Ra'aitu kena duduk belakang gitu. Melainkan huruf jar. Bikam. Contohnya bikam. Berapa? Minkam. Alakam. Kan? Sebab dia kata jar majrur dia as a one kalimah. Jar majrur. Tak apa. Ni dikecualikan. Ataupun mudhaf ilaih. Macam kita sebut tadi kan. Contohnya kita kata kitabukam. Berapa kitab? Kitabukam. Okay. Kam ala wajhaini. Dalam ada dua wajah. Dua bentuk. Satu khabariyatun. Khabariyah tadi maknanya banyak, bermakna kasirun. Contoh dia bagi bawah tu, kam abdin malak tu. Aku memiliki banyak hamba. Banyak hamba aku miliki. Kam abdin malak tu. Ataupun betapa banyaknya hamba yang aku miliki. Satu lagi, dia ada dua wajah. Ini wajah yang pertama, dia khabariyah, hanya statement biasa. Yang kedua, dia tanya soal. Istifhamiyatun. Makna dia, ayyu adadin. Which amount. Berapa bilangan yang kamu ada. Contohnya. Contoh ayat, bikam. Kan boleh masuk bi kan? Bikam ishtaraita. Berapa maksudnya? Bi ayyi adadin. Ada berapa bilangan yang kamu bilang, yang kamu telah beli rumah ni? Dengan harga berapa? So, kalau kita tukar kam tu jadi bi ayyi adadin. Ishtaraita hadhihi ad-dara. Rumah ni kamu beli dengan berapa harganya? Sekarang ni dia nak buat perbezaan ataupun persamaan antara khabariyah ni dengan istifhamiyah. So khabariyah dengan istifhamiyah ni ada berapa persamaan dan ada berapa perbezaan. So yang persamaan didahului oleh persamaan dahulu. Ini dipanggil mustarikah lah. Wa ishtariqah ni mereka berkongsi pada fi khamsati umurin. Pada lima perkara. Nanti di hujung nanti page 44 akan dikemukakan perbezaan. Wa yaftariqani. So kedua-duanya berbeza 5 perkara juga. Yang pertama, kedua-duanya isim. Maknanya mereka itu berkongsi dari sudut keisiman. Al-ismiyatu. Ismiyah. Bukti isim. Bukti isim. Isim boleh jadi majrur. Mana ada majrur tu bukan isim kan? So majrur semua isim. Sebab tadi boleh masuk bi, tadi boleh masuk mudhaf tadi, dia jadi mudhaf ilaih. Contoh ni kan, huma ismani li jarrihima bil harf. Kerana keduanya boleh dijarkan dengan huruf dan juga dengan idhafah.
Contoh jar dah ada tadi. Ni become. Contoh idhafah kitabu kam. Berapa kitab? Berapa apa tu? Berapa kitab orang alim? Kitabu kam alimin yang kamu telah baca. Qara'ta. Dan kedua-duanya boleh jadi mubtada kan? Maknanya yang khabariyah pun boleh jadi mubtada, kam tadi. Dan ismiyah pun boleh jadi, khabariyah pun boleh jadi, istifham pun boleh jadi mubtada. Dan mubtada tu perlu isim kan? Setiap yang mubtada tu perlu isim. Fi'il tak bolehlah jadi mubtada. Kalau kita kata Zaidun Zahaba. Sama makna dengan Zahaba Zaidun. Tapi bila kita dah pusing ni, jadi dia punya istilah grammar dah lain dah. Zaid ni kita panggil mubtada. So mubtada isim. Yang ni zahaba fi'il tak boleh. Kita kata dia dimulakan mubtada. So dia ni kita panggil fi'il je lah. Zaid ni kita panggil fa'il. Jadi dia nak kata mana-mana yang jadi mubtada tu tanda dia adalah isim. Kedua-duanya ibham. So kedua-duanya mempunyai ciri-ciri ibham. Betapa banyaknya. Yang satu khabariyah betapa banyaknya buku yang aku baca. Banyak mana tak tahu betapa banyaknya. Yang tu punya berapa yang kamu ada tak tahu juga. Nak kena jelaskan. Yang ketiga iftiqaru. Perlukan. Kedua-duanya iftiqar. Kedua-duanya perlukan kepada tamyiz. Sebab dia ibham, kam, ibham, tak tahu, tak jelas, perlu diperjelaskan. Benda yang kita nak tahu tu kan. So, yang menjelaskan tentang kam itu dipanggil tamyiz. Tak kira lah istifham ke ataupun khabariyah mesti ada tamyiz. Dan kedua-duanya mabni, dipanggil bina. Al-bina'u. So sini dia guna semua masdar lah. Dari segi keisiman, kemubahaman, keperluan, kemabnian, kelaziman. So guna masdar. So isim nak guna masdar guna ya masdariyah. Kalau yang ni memang dah ada abhama yubimu ibhaman masdar. Yang ni pun dah ada iftaqara yaftaqiru iftiqara masdar. Yang ni pula bana yabni binaan masdar. Yang ni pun lazima yalzamu luzuman. So luzum masdar. Semua yang ni ajalah yang masdar sina'i lah. Yang kita buat dengan ya tambah dengan ta tu kan jadi masdar. Waluzumu dan wajib kena mula. Tasdir. Dimulakan dia. Dalam ayat. Okay, sekarang ni bila kita kata wajib kena mula ayat ni, dia jadi pemula ayat, akan jadi problem i'rab ayat ni yang kalau silap-silap kita i'rab kesilapan akan boleh terjadi dengan disebabkan kita tidak meraihkan apa yang disebut sini. Ini luzumus tasdir. I'rab tu dari segi makna tu kita nampak, oh ni bagus makna dia boleh gini. Tapi dari segi grammar tak betul. Makna tu betul. Grammar tak betul. So teknikal tak betul. Teknikal ni maknanya setiap kam ni kena duduk saudara. So maknanya sini kita tak boleh kata dia maf'ulun bih kepada yarau lah. Kalau kita kata dia maf'ulun bih kepada yarau, so maf'ulun bih mestilah sini duduk depan kan. Ni sini duduk depan ni. Depan dia maknanya sedangkan kam mesti duduk awal. Okay, tengok. Adapun wa amma qaulu ba'dihim, pandangan setengah daripada ahli nahwu dalam mengirabkan ayat ni. Alam yarau, apakah mereka tidak melihat banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan, ahlakna qablahum, sebelum mereka, minal quruni, tafsir kepada mereka ni, hum ni kan. Tafsir dia ialah kurun-kurun ni maknanya umat-umat yang dulu. Minal quruni. Bahawa mereka la yarji'una, tidak kembali balik ilaihim, kepada mereka yang ada sekarang ni. Orang yang tengok ni.
Orang yang tak tengok ni. Tak tengok kan dia kata. Tak ada orang balik semula. Maknanya semua kena mati. Kita pun kena mati. Semua kena mati. Ya, kena perelokkan akhlak. Kena bertauhidkan dengan tauhid Tuhan. Kita ada masalah dari segi makna. So dari segi i'rab. So ada yang mengi'rabkan. So dia i'rab, dia kata ubdilat an wasilatuha min kam. So makna ada yang i'rab dia sini, 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 sini. So dia kata yang ni, jumlah yang ni, jumlah yang pertama ni, jumlah nombor 1 ni, sini jumlah ayat nombor 2 kan. So jumlah dengan sini, jumlah sini, makna dia serupa je. Dari segi makna nak beritahu tu serupa je. Yang dibinasakan ni, umat yang dibinasakan ni umat yang tidak lagi kembali kan. Benda yang sama kan. So kalau benda yang sama kita panggil apa? Kita panggil yang ni badal lah kan. Yang ni kita panggil mubdal minhu. Contohnya kita kata ja'a akhuka Zaidun. Telah datang your brother, that is Zaid. So Zaid and akhuka is the same person kan. So di sini kita panggil badal. Ganti kepada aku. Maknanya kalau aku tak ada pun sama je. Ja'a Zaidun. Jadi dia kata, dia i'rab tadi, dia kata yang annahum ni kita panggil anna. Ni anna kan. So ni hum ni kita panggil isim dia. Ilaihim la yarji'un ni kita panggil khabar kepada anna. So nak ringkasnya kita kata anna bersama dengan sini isim dengan khabar dia kita panggil silah dia. So, inna, anna, annahu Zaidun. Bahawa dia Zaid. So anna plus hu plus Zaid. Sini. Ini anna. Sini hu dengan Zaid ni kita panggil silah. Kita panggil silah. So jadi sini dia kata ubdilat. Jumlah ubdilat. Wa amma qawluhum fi alam yarau kam ahlakna min qablikum ya annahum ilaihim la yarji'un ubdilat. Telah digantikan kam tadi. Kam ubdilat diganti dia mana jadi badal lah. Ubdilat an wasilatuha. An wasilatuha tu diganti. Ubdilat. An wasilatuha min kam. Diganti daripada kam. So dia jadi badal lah. So an tu ganti daripada kam. Jadi kata Ibn Hisham, pandangan itu, qawlu ni, qawlu ba'dih ni, khabar dia duduk mana? Mardudun. Famardudun. So khabar amma ni kan? Jawab amma ni. Wa amma qawlu ba'dihim ni, jawab amma, fa lah kan sini. Jauh duduk tu. Famardudun. Ditolak. Kenapa? Sebab bila kita kata ja'a Zaidun wa ja'a akuka, ja'a akuka Zaidun. Okay. Ulama kata tabi' dengan matbu' ni amil ni amil. Mana apakah yang merofakkan akuka? Ja'a lah. Ja'a merofakkan. Sebab dia jadi amil, dia jadi apa? Dia jadi fa'il kan? So setiap fa'il akan jadi hukum dia rafa'. Sebab fa'il ni kerana ja'a lah. So ja'a ni amil kepada akuka. Yang Zaid pula, mana amil dia? So badal kan masuk dalam grup tabi' dengan matbu'. Kita ngaji bab tabi', mana maknanya baris dia ni akan ikut yang sini kan. So tabi' ni kita belajar itu bab taukid. Mana-mana taukid ni dia ikut baris orang lain. Kemudian ma'tuf, selepas huruf waw ke huruf fa ke, baris dia akan ikut yang sebelum dia. Panggil ma'tuf. So antaranya satu lagi badal kan. So badal pun. Di sini
Zaidun ni baris dia kita ambil mana? Dia kata ikut yang ni. Jadi yang ni amil dia ja'ah. Jadi seolah-olah macam amil dia tu mana? So si bawah kata amil hak sama je. Amil benda yang sama. Makna ja'a akuka ni amil dia sama juga Zaid. Ini si bawah kata kan dengan Ibnu Malik kata. Tapi jumhur ulama kata tak, lain. Benda yang sama juga tapi sini ada ja'a lain pula. Ja'a akuka ja'a Zaidun. Mana yang ni mahzuf. Adalah reason-reason dia. Kenapa tak boleh kita kata ja'a sini? Dia ni amil kepada ja'a. Bahkan dia kena ambil yang lain. Tapi yang ada kita hazah dia ni kerana ada dalalah, ada petunjuk, ada ja'a, ada hada tu. Tu kita tak masukkan. Tapi dia ambil lain. Jadi kalau kita kata yang ni po yang ni ke, maknanya benda yang sama je kan? Ja'a juga kan? So sini dia kata bi anal amil badal wa amil mubdal minhu. So kalau kita ambil pandangan si bawah tu terang-terang sebut amil yang sama. Yang ni amil dia tak jai. Ja'a. Yang ni pun sama juga. Jadi problem kita tadi, so kalau kita kata amil, sebenarnya dia kata alam yarau, apakah mereka tidak melihat bahawa mereka tidak akan kembali? Apakah mereka tidak melihat bahawa datuk nenek moyang mereka dulu tidak kembali kepada mereka? Itu kan? Mudah faham kan? Sini ke sini. So maknanya kalau amil yang sini ke sini, jadi ni badal kan? Kita kata badal amil dia sini. Jadi yang asal dianya mestilah alam yarau juga. Alam yarau juga. Macam Zaid dengan aku tadi kan? Tadi kan dia kata yang ni annahum tu jadi badal kepada kam. Jadi kalau kamu kata badal kepada kam, sebab apa kita tak kata terus sini? Kita tak sebut yang sini. Yang sini sebab yang ni masih lagi dipertikaikan kan, dia punya i'rab kan. Kalau kita kata yang ni ambil dia yang ni turut dia aja. Tapi tak, kita nak mulakan sini dulu. Sini dulu. Sebab yang ni dipertikaikan sebab dia tak jadi saudara. So bila kamu kata yang ni amil dia, sini dia, so kamu juga kena kata yang ni amil dia. Sebab berdasarkan kepada hukum badal tadi, amil kepada Zaid adalah badal amil kepada akuka juga. Amil kepada akuka, amil kepada Zaid juga. Okay, apa kerusakannya kalau aku buat macam tu? Bi anal amil al badal, bi anna amil al badali wa amilu mubdal minhu. Okay, sekarang ni fa in qaddara, kalaulah Ibnu Usbu kata tadi. Kalaulah ba'duhum tadi, ulama tadi. Dia kata sini ulama siapa Ibnu Atiyah lah. Ibnu Atiyah. Bukan. Nombor 8 ke nombor 9? Nombor 8. Zamakhsyari Huwa Zamakhsyari. Wa inda Dasuki huwa Ibnu Atiyah. Beza-beza lah. Ada orang kata Huwa Zamakhsyari, ada orang kata dia Ibnu Atiyah. Mufassir. So dia terpaksa sebab khilaf tu sebut dia, sebab khilaf tu dia sebut ba'du ataupun kedua-dua sekali dia masukkan. Kalau dia tadi tadi mentakdirkan amil pada mubdal minhu, amil pada kam ahlakna tadi ialah yarau juga, akan jadi maka kam tu tidak lagi fakam laha sadr, sedangkan ka perlukan permulaan. Dan kam tidak boleh ada amil yang beramal sebelum dia kan. So fala ya'malu, maka amil ni tidak boleh beramal pada kam. Ya fala ya'malu fiha, tidak boleh beramal pada kam apa-apa yang sebelum kam, ma qablaha. Salah satu tertolak dakwaan dia, kalau kamu kata ini badan, maka kamu kena kata kam ni pun amil dia sama. So kalau kamu takdirkan amil bagi kam ni ialah yarau, akan jadi problem, kam tu tidak lagi jadi saudara.
Okay, satu lagi kemungkinan kita boleh kata amil kam ni bukan yarau. Ahlakna. Kami telah membinasakan banyak. So, banyak sini banyak inilah. Banyak umat-umat yang dahulu. So kam tu. Boleh juga. Wa in qadarahu, kalau mereka tu ataupun mana-mana ulama yang ba'd tadi mentakdirkan ahlakna fala tasalluta lahu fil makna, tidak ada sebaran tasallut. Sallata mana menguasai. Tiada sebarang penguasaan baginya. Bagi ahlakna lah. Fil makna, dari segi makna. Tiada penguasaan ke atas badal. Maknanya dia tak boleh bubuh makna dia tu, bubuh di makna tempat badal. Maksudnya, yang kam ni, ahlakna dia punya badal kan? Dia punya amil. So, boleh tak ahlakna ni kita bubuh di annahum? Sebab amil kena sama. Badal dengan mubdal minhu. Mana boleh kata membinasakan yang dah pergi dah. Kami telah membinasakan yang tak balik. Nak binasa ni yang balik lah, yang ada sini lah yang dibinasakan. Bukannya yang hilang tu dibinasakan. Jadi maksudnya ayat ni tak cocok dengan makna. Ahlakna ni tak boleh tasallut. Makna tak boleh menguasai makna, tidak boleh dipakai makna dia kepada makna di sini. So kalau macam tu tak boleh, so kita nak i'rab macam mana? So i'rab yang betulnya dia kata was-sawabu, bahawa kam tu kita kata maf'ul kepada ahlakna. Maf'ul ahlakna. Boleh dah sama dengan tadi tu maf'ul. Wal jumlah imma, okay, sekarang ni dia kata kam yang ni bertindak ke atas yang ni. Ahlakna kam. Ahlakna kam. So sini akan jadi maf'ulun bih. Seolah-olah mula dengan ahlakna dulu. So ahlakna kam, banyak. Kami telah binasakan banyak. So maknanya kita mula dengan ayat jumlah fi'liyah lah. So jumlah fi'liyah ni dalam ayat ni kita nak kata jadi apa sebenarnya? Sini kam sini kan? Sampai sini. Ini jumlah fi'liyah. Adakah dia boleh jadi maf'ulun bih? Melihat maf'ulun bih. Jumlah tu. Whole sentence boleh jadi maf'ulun bih tak? Kan bila satu ayat ni dia, bila mana-mana phrase ke ayat ke dalam satu sentence, so dia mesti berikat di antara satu sama lain. So berikat tu kita nak kata dia maf'ul ke, dia fa'il ke. Yang tu kena tentukan lah. Boleh ke layak ke nak jadi maf'ulun bih ke, jadi fa'il ke, naik fa'il ke. So wal jumlah, jadi dia akan jadi ayat. Ayat dia tu dari segi nahwu, imma sama ada dia jadi ma'mul. Maknanya dia menerima kesan ma'mulatun kepada yarau. Maknanya jumlah tu sendiri layak menjadi maf'ulun bih. Tapi bukan dalam bentuk biasa. Dalam bentuk ta'liq. Ingat tak ta'liq dulu kita mengaji? Ta'liq makna gantung daripada beramal. Dengan syarat. Yang sini kita ada fi'il, katalah fi'il ro'a. Kemudian ro'a sini soalan. Aqama Zaidun. Dia melihat adakah Zaid berdiri. So syarat di sini sepatutnya ni maf'ulun bih kan? Maf'ulun bih kan sini kan? Tak boleh dia kata. Tak boleh maksudnya memberi kesan dari segi lafaz. Sebab ini kita panggil ta'liq gantung. Gantung daripada beramal. Maknanya ra'a tak boleh bertindak kepada lafaz-lafaz yang ada dalam ni. Sebab yang pertama, sebelah sini kena fi'il qalbi. Qalbi makna guna hati, fikiran lah. Saya rasa, saya berpandangan, saya tahu. Semua tu maknanya fi'il qalbi. Yang sebelah sini pula ada istifham. Ada ma ke, nafi ke apa ke.
So kalau cukup syarat ni, mana dia gantung. Jadi sini sebab tu dia kata imma ma'mulatun, dia jadi maf'ulun bih tapi digantung ala annahu ulqa. Tetapi dia digantung daripada beramal. Yarau ni digantung daripada beramal. Kerana dia mempunyai anil amal dari segi lafaz. Mana dia tak bertindak, kalau nasab tadi sepatutnya bagi atas lah kan. Nasab. So mana boleh jumlah tu kena dinasabkan dengan berbaris atas sebab dia mabni kan. Kemudian so bila kita kata yang sini ni maf'ulun bih, di tempat maf'ulun bih tapi gantunglah. Macam mana pula dengan annahum ilaihim la yarji'un? Nak kata apa? Anna wasilatuha tu akan jadi maf'ulun li ajlihi. Makna dia kerana. Maf'ul li ajlihi. So apa makna maf'ul li ajlihi? Maf'ul li ajlihi ialah masdar yang dinasabkan dengan makna kerana. For the sake of. Macam contoh kita kata, kumtu, aku bangun, ikraman laka. Ikraman laka. So aku bangun, ni kita terjemah dengan kerana kan? Kerana menghormati kamu. Ini maksudnya akrama yukrimu ikraman dan kita nasabkan. So maksudnya annahum tadi, anna plus dia punya silah. Ini al-masdariyah kan? So al-masdar boleh takwil masdar. So maknanya whole dia punya frasa tu boleh ditakwil sebagai takwil masdar dengan makna kerana. Jadi terjemahannya macam mana? Mu tak tengok ke dah? Mereka tak tengok ke umat-umat yang dahulu tu? Kan? Kerana mereka tu tak pulang. So kerana mereka tak pulang, li'ajli kerana mereka tak pulang tu sepatutnya kena tengok lah. Kan mereka tu tak kembali. Jadi nampak ayat tu jauh sikit makna dia kan. Sebab tu Asyiah Boh tu seolah dia nak kata ni ghayah lah. Tak tengok ke? Mereka tak tengok ke umat-umat yang dihancurkan dulu tu. Kemuncaknya li tadi, kemuncaknya mereka mereka tak balik. Bawah ni kan dia kata kemuncak. Alaknahum lihadzal makna. So kami musnahkan mereka kerana makna ni. Makna ni makna yang mereka tak balik tadilah. So kami telah membinasakan mereka kerana mereka tak balik. Kerana mereka tak balik. Wa ka'annahu ja'ala lam lil ghayah. Soalan lam ni climax dia. Kemuncak dia, ujung dia kerana mereka tak balik. Sebab kalau kita nak kata li mana sebab tak masuk akal lah kata. Li'anna adam ar-ruju' tak balik laisa illa lil ihlak. Tak balik tu bukan punca kalau tadi bangun menghormati adalah sebab bangun. Kumta tadi kan. Kumtu ni. Sebab aku bangun ni kerana ikram. Adakah semata-mata Allah membinasakan kaum tu sebab dia punca dia kerana tadi. Kerana mereka tak balik. Tak kan? Jadi ini ada unsur-unsur makna lil ghayah. Lam tadi li hadzal makna mana li ghayah. Li ajli tadi, li ajli penghujungnya kerana mereka tak balik. Penghujung alasan lah, alasan kenapa kami supaya kamu faham. Okey, dua makna tadi kita kata kam tadi wasawa anaka maf'ulun bih kan? Maf'ul kepada ahlakna. Bukan. Yang ni jumlah. Wal jumlah. So jumlah satu maknanya jumlah annahum la jumlah kam tadi. Kam ahlakna. Satu dia kata dia jadi ta'liq. Dia jadi maf'ul bih tapi ta'liq. Yang kedua kemungkinan kam tu kam ahlakna tu jumlah dia mu'taridatun. Selingan sahaja. Celahan sahaja. Maksudnya sini ayat asalnya akan jadi alam yarau annahum la yarji'un. Alam yarau annahum ilaihim la yarji'un. Ini ayat asal. So ayat celahan ini kam ahlakna min
kam ahlakna qablahum minal qurun. So ayat celahan tu mesti duduk antara baina yarau dan juga wa ma sadda masadan maf'ulai. Okey, sekarang ni yarau ni kita kata makna dia fi'il qalbi, yarau, ra'a kan? Ra'a yarau. So dia perlukan kalau ra'a tengok dengan mata kita satu maf'ul. Aku melihat kereta. Cukup dah, ra'a itu sayyarah, satu maf'ul bih. Tapi tidakkah kamu lihat Zaid itu seorang yang pemurah? Itu maknanya tidakkah kamu mengetahui kan? So dia perlu kepada dua maf'ul. Dah masuk af'alul qalbiyah. Dua maf'ul. Sedangkan sini annahum ilaihim la yarji'un, ni satu je package dia. Annahum ilaihim la yarji'un. Satu ayat je sini. Ayat komplit, penuh. Jadi nak kepada dua maf'ul mesti ada dua kalimah. Ra'a Zaidan qa'iman. Dia melihat Zaid berdiri. Maksudnya dia mengetahui Zaid berdiri. So itu pernah ada dua. Sini satu aja, annahum ilaihim la yarji'un. Tapi dari segi makna dia ada dua situ. Mana annahum satu, la yarji'un tu satu, walaupun ada sekatannya sini. Sebab bila ada anna, praise dia tu akan jadi satu aja. Tapi makna tu dua. Maksudnya hum tu satu. Hum la yarji'una ilaihim. Kan? Maknanya ada soalan jadi mubtada, khabar juga situ. Jadi sebab tu kita panggil sadda masaddan khabar. So maknanya dia duduk jumlah mu'taridah. Yarau tu, kam tadi duduk between yarau dengan dua maf'ul. Sadda masaddan maf'ul lain maknanya menggantikan dua maf'ul. Wama dan sesuatu yang sadda menggantikan masadda di tempat dua maf'ul. So, walaupun nampak satu maf'ul aja. Iaitu jumlah anna wasilatuha. Anna dan kalimah-kalimah selepas dia. Itu kata Ibn Hisham i'rab yang betul. So mana kalau dia mu'taridah, kalau dia jumlah mu'taridah, artinya dia tak ada mengena dengan sini. So dia tu bersendirian. So kalau dia bersendirian, sahlah dia tu. Dia duduk sadarah. Sini. So ayat sebenarnya alam yarau annahu. So yang ni ayat baru, ayat yang selingan kan. So ayat selingan ni maksudnya dia celahan ni. So ni ayat baru kan. Ayat yang bersendirian. So dia mula sadarah. Okay, satu lagi ayat yang macam tu juga bentuk dia, yang dierakkan oleh Ibn Usfur. Ada kam, tapi kam tetap duduk di permulaan ayat. Duduk tengah-tengah. Menjadikan problem dalam i'rab. Kalau silat-silat, seolah-olah macam kita melupakan usul yang kita guna tadi, kam mesti duduk di permulaan. Wa kadzalika, demikian juga. Mana demikian juga ditolak pandangan mengatakan kam ni i'rab yang menjadikan kam bukan duduk sadarah. Qaulu Ibni Usfurin fi dalam ayat Quran awalam yahdi, apakah dia tidak menunjukkan kepada mereka betapa banyaknya kami telah musnahkan. Kam ahlakna. So Ibnu Usfur dia i'rab, dia kata sebab yahdi dengan ayat ni belakang ni dia tak ada macam tak ada kesenambungan. Kan? Jadi dia kata, jadi terpaksa kata i'rab ni pakai yang dalam ni ajalah. So sini seolah-olah kehilangan apa? Kehilangan fa'il. Sebab fa'il tak ada. Alam yahdi. Siapa yang memberi petunjuk? So dia kata tak nak kita kata kam je lah. Maknanya banyaknya umat yang kami binasakan tu tidakkah menjadi panduan kepada mereka? Masuk kan? Dari segi logik kan? Dari segi makna tu masuk. Tapi nahwu tak betul. Kalau kita kata dia fa'il, so dia tak jadi sadarah dah. Macam ja'a Zaidun.
Fa'il mesti duduk selepas fi'il. Sedangkan kalau sini kita buhkam, so kam dah jadi duduk selepas amil. Dia tak boleh duduk selepas amil, dia duduk sebelum amil. So inna wa kadzalika qaulu Ibnu Usfur fi awalam yahdi lahum kam ahlakna, inna kam, kata dia inna kam di sini fa'il. Kam sini fa'il. Jadi wa kadzalika mardudun, tertolak. Kata-kata dia tertolak. Wa kadzalika qaulu Ibnu Mas'ud ni mardudun. Khabar dia ni lah. Qaulu Ibnu Usfur mardudun. Ini mubtada qaulu Ibnu Mas'ud ni khabar mardudun. Sebab bi anna kam laha as-sadru. Kerana kam memiliki fungsi sebagai permulaan, as-sadr. Okay, satu lagi kata-kata dia kata ada sokongan. Kita ada sokongan. Sokongan maknanya kam ni boleh jadi fa'il. Ataupun bukan fa'il, maknanya dia tak jadi sadarah. Kita ada sokongan. Sokongan dia ambil kata-kata akfash. Wa qawluhu, dan kata-kata dia. Inna dhalika, kata-kata Ibn Usfur, dia kata inna dhalika, yang demikian yang ini, kenyataan kita ni. Ja'a, kita guna i'rab ni mari daripada satu lurah, mana satu lurah yang digunakan oleh Arab, ala lughatin, tapi lurah ni dia kata lurah dahsyat lah. Maknanya orang tak ambil kira sangat. Tapi dia qabil harap. Lughatin radi'atin. Radi'ah. Lawan kepada yang sahih, radi'ah. Yang tak sahih. Tak sahih itu maksudnya yang terpencil sangat. Radi'ah. Yang ini di hakaha oleh Akfash. Yang diceritakan oleh Akfash. Jadi dinakalkan oleh Akfash. So, Akfash memang baca pun kalimah ni daripada orang Arab. An ba'dihim. Annahu yaqula, bahawa orang Arab tu pernah kata gini dia. So, dia pergi duduk pedalaman apa semua dengan Arab ni. So, orang Arab baca, malakta kam abidin. So, masa dia orang berbuah tu, dia orang bercakap, kamu memiliki berapa orang hamba? Tengok. Kamu memiliki, sepatutnya kita kena guna kam abidin malakta. Kalau kita kata soalan, berapa banyak hamba yang kamu miliki? Kalau ini baca bagi bawah kan? So kalau baca bagi bawah artinya ini hanya layak jadi apa? Khabar je. Banyak, artinya banyak. So banyak, aku memiliki banyak. Betapa banyaknya aku memiliki hamba. Aku memiliki banyak hamba. Kan ini bukan sadarah lagi. Orang Arab guna kata. Tapi ini lurah-lurah bukan lurah yang fasihah, lurah radi'ah. Jadi seolah-olah dia telah mengeluarkan wa yukhrijuha anis sadariyah. Mana tu Arab tadi telah mengeluarkan penggunaan kam ni daripada duduk permulaan. Boleh pun dia kata. Jadi kata-kata ni wa qawluhu ni khabar dia duduk sini. Khat'un. Wa qawluhu khat'un. Pandangan dia ni adalah kata-kata dia ni atau pandangan dia ni khat'un azim. Kesalahan yang besar. Kerana dia telah membuat penyelesaian terhadap ayat Al-Quran menggunakan Quran ni fasih. So dia dijadikan bukti dia yang tak fasih. Mana boleh? Kan? So dia kata id kharraja, kerana dia telah mentakhrishkan sini, maksudnya dia telah membuat pencerahan terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah Subhanahu wa taala menggunakan lurah yang radi'ah. Hadhil lughati. Tak boleh lah. So, mana i'rab dia nya? Fa'il dia mana kalau tak ada fa'il sini? Nak kena carilah fa'il ni yang mana? So dia kata innama, hanya sahaja fa'il di situ sebenarnya ialah domiru ismillahi subhanahu wa ta'ala. Domir Allah subhanahu wa ta'ala. Domir nama Allah. Maknanya sebelum ni ayat ni ada bicara-bicara. Maknanya ada sedikit sebanyak membicarakan tentang sebut nama Allah. Jadi kelangsungan daripada itulah. Ya, dianya domir
yang merujuk kepada Allah. So makna sini Allah lah sini. Alam yahdi tu dia sini maksudnya Allah. Ataupun sebab sebelum ayat ni ada sebut inna rabbaka tak cakap. Kan ayat sebelum ni, ayat ini kita ni ayat yang ke-26. So ayat 25, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Tuhan kamu akan buat putusan. Yafsilu bain. Sesungguhnya Tuhan kamu akan buat putusan between them pada hari kiamah pada perkara yang mereka perselisihkan. Ada kan? Sebut juga. So sini boleh juga merujuk kepada Tuhan. Ataupun dia kata Yahdi ni sama makna dengan makna mengetahui. Sama makna dengan mengetahui. So makna alimah lah. So kalau dia makna alimah, mengetahui, so dia fi'il qalbi. So fi'il qalbi boleh kita jadikan masdar dia tu sebagai fi'il. Sebagai fa'il. So sini masdar dia ilm. So apakah pengetahuan yang mereka ada pada mereka itu tidak menunjukkan kepada mereka. Mana ilmu sini? Ilmu mereka tidakkah menunjukkan kepada mereka? Berapa banyaknya kami telah binasakan umat-umat yang dahulu. Ini terang-terang lah. Yang ni dari segi makna. Satu lagi, au dhamir sini, dhamir. Innamal fa'il dhamiru, satu. Satu lagi kemungkinan dhamiru alam, alam ada tanda boleh ataupun ilm. Ilm. Al-ilm. So apakah tanda-tanda yang ada pada mereka tu tidak boleh menunjukkan kepada mereka? Kam ahlakna, berapa yang umat. Kalau kita baca dengan alam lah. Tapi kalau kita baca dengan ilm, makna ilmu. Satu lagi mungkin masdar di sini. Masdar huda. Sebab hada yahdi ni kan petunjuk, memberi petunjuk. So petunjuk artinya masdar dia hidayah lah, huda. So huda ni ditunjuki oleh fi'il ni. So, madlu alaihi bil fi'il. Ditunjukkan oleh fi'il. Fi'il tu sendirilah. Bil fi'il. Maknanya kita kata petunjuk. Apakah petunjuk tidak boleh memberi petunjuk kepada mereka tentang berapa ramai yang umat terdahulu yang telah kami binasakan. Ataupun boleh makna 1, 2, 3, 4. Yang keempat, jumlah ahlakna. Jumlah tu ahlakna tu fa'il dia. Bukan kam. Sebab kam kita kata maf'ulun bih kan. So kam sepatutnya duduk sini. Awalam yahdilahum ahlakna kam. Jadi jumlah. Kalau jumlah jadi jumlah fi'liyah pula lah kan. So adakah jumlah ni boleh menjadi maf'ulun bih yang menjadi fa'il? Sedangkan kita kata nak jadi fa'il ni kenalah isim ataupun takwil isim. Khilaf ulama. Ada yang kata boleh. So in case ada yang kita pakai yang orang kata boleh, pakai yang dia lah. Boleh. So ahlakna, jumlah tu ahlakna alal qawli, berdasarkan kepada pandangan bi anna fa'il. Fa'il boleh jadi dalam bentuk jumlah. Bi anna al-fa'ila yakunu jumlatan. Satu pandangan lah. Satu pula, jumlah tu mana-mana jumlah ke ataupun jumlah yang ada syarat-syarat tertentu. Ada yang mengatakan mutlaqan. Any jumlah can be fa'il. Ada yang mengatakan syarat. Jumlah yang jenis kita kata ta'liq tadi kan, ta'liq. Ta'liq maknanya kena fi'il tu fi'il qalbi. Kemudian sebelah kiri dia tu maknanya dia tasalluq tu, maf'ul bih dia tu kena jenis istifham ataupun nafi. Au mutlaqan au bisyarti kauniha, jumlah tu syarat dia mesti diiringi dengan muqtarinatan bima yu'allaku, pada baca yu'alliku,
benda yang digantungkan ataupun benda yang menggantungkan dia daripada beramal. Mesti diiringi dengan. Maknanya istifham tadilah. Istifham tadi menggantungkan dia daripada amal. Dan fi'il tu mesti fi'il qalbi. Wal fi'lu qalbiyun. Macamlah yang kita belajar hari tu, ayat zahara li aqama Zaidu. Ingat tak? Zahara li maknanya terlintas pada aku, adakah Zaid berdiri. Jadi sini semuanya tak ada isim belaka nak layak jadi zahara ni, ada fa'il. Kalau ada fi'il mesti ada fa'il. Li huruf jar. Yang ni pula jumlah. Jadi satu pun tak layak jadi fa'il. Jadi terpaksalah ulama kata ini fi'il qalbi zahara, maknanya aku terlintas dan diri aku ni, kenyataan ni kan, aqama Zaidun. Ni ada hamzah istifham. Istifham menghadkan ataupun menghalang zahara daripada beramal dari segi lafaz. Tapi dari segi makna dia tu fa'il. So a tu dia tak ada apa-apa makna lah, sebab huruf dia just huruf. So, huruf dia tak ada apa-apa makna. Dia istifham je. So yang pentingnya qama Zaidun tu lah jumlah. Okey, bagi ada satu lagi pandangan Abu Bakar. Dia kata boleh jadi fa'il. Dia kata dalam ahlaka yuhliku ni, ahlaka yuhliku ni kan, masdar dia ihlak, pembinasaan. Buat isim lah. So dia isim, dia layaklah jadi fa'il. Sini. So mana sini huwa. So mana boleh kan? Sebut dhamir dulu, barulah isim zahir. Sepatutnya kalau sebut huwa, ihlak ni kena duduk sini. Barulah boleh jadi. Jadi terbalik pula. Wajawwaza Abu Bakar. Abu Bakar ni imam dan nahwu dan imam dan fiqh juga. Abu Bakar telah mengharuskan, mengizinkan qaunahu, qaun al-fa'il. Fa'il tu dia kata dhamir wa, tapi merujuk kepada ihlak, kepada masdar ahlaka yuhliku, yang difahami al-mafhumi daripada jumlah ahlakna tadi. So kalau gini akan jadi problem tadilah, mendahulukan menyebut dhamir sebelum isim zahir. Walaisa hadha, sedangkan ini bukan tempat dia yang boleh kita buat macam tu. Walaisa hadha minal mawatin, tempat yang allati ya'udu dhamiru, yang boleh dhamir tu kembali fiha alal mutaakhir. Boleh? Kan? So ada, maksudnya adalah, ada dalam nahwu ada dhamir tu boleh merujuk kepada dhamir, sebut dhamir dulu, huwa dulu, kemudian barulah Zaid, contoh sini kan. Dalam ayat gini boleh, tapi di tempat lain kata bukan di tempat yang diizinkan. Ada certain case yang diizinkan. Boleh balik cari mana tempat boleh diizinkan sebut dhamir dahulu sebelum isim zahir dia. So kita ulang sikit je lagi tadi. So kam ni ada dua jenis. Satu kam khabariyah yang bermakna banyak. Yang kedua kam bermakna berapa banyak. How much. Kedua-duanya ada persamaan. Dari sudut kedua-duanya adalah isim. Kedua-duanya tak berapa jelas. Kedua-duanya perlukan kepada penjelas, ini tamyiz. Kedua-duanya mabni. Kedua-duanya mesti duduk di depan. Jadi mana-mana i'rab yang mengi'rabkan, menjadikan dia tak duduk di depan, itu mardud lah, ditolak. Macam i'rab yang sini, awalam yarau kam ahlakna, dan juga i'rab awalam yahdilahum kam ahlakna. Macam tadi dia kata fa'il kan. So fa'ilnya sini. So kalau fa'il sini selesailah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.